sehingga 3 Jun. Cuti hari raya. Maksudnya cuti tu sekarang ni pun kita memang cuti kan. Tapi cuti ni yang digeserkan maksudnya tak ada kelas lah. Kelas online pun tak akan berjalan. Bermula 24 sehingga 24 Mei sehingga 3 Jun. Itu untuk cuti hari raya. Okay Clear Clear sir. Alright. And then kelas kita akan ikut jadual yang sedia ada lah. Maksudnya cuma kita bezanya kita jalankan secara online. Okay jelas kan tu? Jelas sir, jelas. Alright, so kalau jelas, moment ni kalau ikut dia punya definition, a concept often used in mechanics is the principle of moment, which is sometimes referred to Verignan's theorem, since it was originally developed by the French mathematician Verignan. Ni maksudnya orang yang develop moment punya konsep ni, nama dia Verignan. It states that the moment of a force about a point is equal to the sum of the moments of the component of the force about a point. Maksudnya, dia secara mudahnya moment ini bila mana kita apply satu force and then about satu point, dia ada distance yang mana force tu perpendicular to distance, itu dikenali sebagai moment. Contoh, kita ada satu beam, kita apply satu force P and then daripada point O ke point of action force tu dekat point A lah, kita katakan A, dia akan ada satu distance and then distance dengan force mestilah perpendicular and then dia akan ada moment pada point O equal to P times dengan D, dia punya distance, jarak dia. Faham tak? Faham sir, faham. Faham itu konsep basic lah untuk moment. Alright. And then boleh tengok example, dia kata force F X at the end of the angle bracket determine the moment of the force about point O. So kita ada satu force yang dikenakan pada point force F tu lah yang nampak kan, yang 400 Newton tu. And then kalau tengok force tu dia punya angle adalah 30 degree. And then daripada point O dia minta kita determine the dia punya moment. Okay, kalau tengok kepada solution dia untuk example 5 ni, dia ada dua method yang kita boleh gunakan untuk solve moment punya problem. First is scalar method. Scalar method ni maksudnya kita gunakan secara yang matematik biasalah, maksudnya kita pecahkan force yang diberikan itu kepada paksi X dan juga paksi Y. Faham tak sekarang ni? Faham sir. Okay. So, kalau you tengok kepada example ini, right? So, kalau force yang 400 Newton itu, dia akan pecahkan kepada paksi X dan juga paksi Y. So, macam mana nak buat? Menggunakan sudut 30 degree yang diberikan itu, kita pakai cosine lah. Betul tak? Betul. Okay. So, force ini kalau tengok balik gambar ajar soalan asal dia, kita pecahkan kepada paksi Y dan juga paksi X. Alright. So, kalau kita ingat balik apa dia punya teori untuk moment ini, konsep dia. Force yang berlaku itu mestilah perpendicular to the distance daripada point yang kita nak cari tu, point moment tu. Kalau dalam kes ini, point yang kita nak cari adalah point O. So, kita ada dua force. Yang mana yang force 400 Newton tadi tu kita pecahkan kepada paksi X dan juga paksi Y. So, bila kita pecahkan, maksudnya kita ada dua force lah. So, kita kena consider these two force daripada point O. Yang mana jarak yang perpendicular dengan force. Kalau kita consider daripada point O, let's say untuk force untuk paksi X, mana jarak yang perpendicular to force pada paksi X daripada point O? Siapa ada idea? Semua dengar tak suara saya? Dengar sir, jelas. Alright. So kalau kita tengok force untuk Fx itu, dia punya yang perpendicular to O adalah jarak inilah. Betul tak? Ini jarak dia. So 0.2 ini adalah distance yang perpendicular to force pada paksi X.
And then untuk paksi Y, force yang distance yang perpendicular to the force is 0.4. 0.4. Alright. So, bila kita dah dapat itu, dan kita boleh solve lah. Boleh solve untuk cari moment pada point O. Okay, moment pada point O adalah, first kita tengok force pada paksi X. Bila mana kita kenakan force pada paksi X, dia punya pusingan tu akan jadi ke sana. Betul tak? Pusingan itu adalah pusingan counterclockwise. Bila counterclockwise, basic asal sebenarnya kita dah pernah sentuh di awal-awal dulu. Untuk moment, saya ada slide dia. Okay, ni basic moment ni kan. Yang ni kan. Bila counterclockwise, dia adalah positif. Bila clockwise, dia adalah negatif. Boleh? Ingat lagi tak tu? Yes, Ingat Alright. So, ingat. bila Fx itu dia punya arah daripada O, dia rotate adalah counterclockwise. So, dia adalah negatif. Dia akan jadi Fx negatif Fx darab dengan distance tadi tu 0.2. And then untuk Fy pula, dia punya rotation adalah clockwise. Bila clockwise, dia adalah Okay. ini positif. Yang tadi tu. Bila anti-clockwise, counter-clockwise dia positif. Bila clockwise dia negatif. Betul tak? Positif, negatif, clockwise. Negatif Okay. Fy darab dengan jarak dia adalah 0.4. Alright. So Fx kita nak cari Fx, kita akan gunakan cosine konsep. Betul tak? So kita akan gunakan 400 darab dengan berapa untuk Fx? Sin 30 degree. Fy pula 400 cos 30 degree. And then nilai-nilai ini you masukkan dalam ni lah. Dalam equation tadi. So you akan dapatlah moment pada point O. Betul tak? Semua boleh follow ya setakat ni? Boleh sir, boleh. Alright. So nanti nilai dia you akan tambah Fx dan juga Fy ni sebab dia you kena consider lah positif dengan negatif tadi tu. And then you akan dapat value. So kalau ikutkan jawapan untuk soalan ini, untuk skala method ni yang biasa kita solve ni kita guna skala method. So jawapannya adalah negatif 98.6. Bila 98.6, dia punya arah adalah clockwise. Itu nilai dia. Okay, boleh faham tak? Boleh sir. Alright, itu first method. Second method is vector method. Yang mana untuk jarak, you kena buat dia punya vector. Masukkan nilai I dan juga J. And then force dia tu pula, you letakkan force untuk setiap satu tu lah. Kita ada 400 sin 30 degree I untuk paksi X, and then 400 cos 30 degree untuk paksi Y, which is J. Yang ini I, yang ini adalah J. Okay. And then untuk R tu tadi, R tu you terus ambil daripada point O pergi ke sini. Nampak tak? So, daripada point O, dia pergi ke kanan, dia positif. Betul tak? Dia akan jadi 0.4 I ke kanan, paksi X. And then ke bawah, dia akan turun ke bawah. Betul tak? Dia turun ke sini sebanyak negatif 0.2 J. That's why you dapat nilai dia 0.4 I tolak 0.2 J. Faham tak itu? Boleh ulang balik? Kenapa tak dengar tadi? Tak, kurang faham. Kurang faham. Alright. Dia untuk R, kenapa kita perlu cari R? Sebabnya moment kita ada force times dengan dia punya jarak. Untuk kalau skala method memang kita consider macam saya terangkan di awal tadi lah. Kalau untuk vector punya method, kita kena jadikan dalam bentuk IJK. Tahu kan vektor IJK? I untuk paksi X, J untuk paksi Y, K untuk paksi Z. Yang tu faham tak setakat ni? Faham saya faham. Alright. So, bila mana kita menyebut tadi, kita kata kita nak cari nilai R. Untuk vektor R. R ni dia punya jarak lah. So, kita tahu kita nak cari
moment dekat point O, betul tak? And then force berlaku di mana? Di sini, betul tak? Yang saya bulatkan tu. Sekarang ni faham tak? Setakat ni faham tak? Faham. Alright, Faham, so daripada point O pergi ke point of action yang mana force tu berlaku, nampak tak dia punya pergerakan untuk jarak ke sini dan juga ke sini. Baru dah sampai ke point ni, betul tak? Betul. So, dari segi vektor dia, kosong ke kanan tu, dia adalah 0.4. 0.4 tu horizontal. Bila horizontal, dia adalah paksi X ataupun I. So, 0.4 positif lah ke kanan tu. That's why dia jadi 0.4 I. And then, dia turun ke bawah tu, 0.2 vertical paksi Y ataupun J. And then, bila dia ke bawah, maksudnya dia jadi negatif lah. That's why dia jadi negatif 0.2J. Itu dia punya distance dalam bentuk vektor. Faham? Boleh. Alright. So, now untuk F pula. F kita tahu, force kita sekarang ni kita ada dalam X dan juga Y ataupun I dan J. Okay, bila I dan J maksudnya kita dah pecahkan lah. That's why kalau tengok force ni, 400 sin 30I. Maksudnya kata force yang asal dia adalah ni kan, 30 degree. Sekejap, terlawa untuk saya. So, ini force yang asal. So, ini adalah 30 degree. So, untuk paksi I, yang ni kan, ni I ni paksi. So, dia punya nilai force dia adalah 400 times dengan sin 30 degree I. Yang tu faham tak? Kenapa positif? Sebab dia arah ke kanan. And then sama juga untuk Y, paksi J. Paksi J dia ke bawah. So, jadi negatif 400 cos 30 degree J. Faham tak? Faham je? Alright. So, dah dapat dua vektor itu, force dan juga distance jarak. You solve lah guna cross product. Kenapa cross product? Sebab kita nak darabkan R dan juga F. Kan? Cross product untuk vektor. Boleh faham? Boleh je. Okey, untuk solve vektor punya produk, apa yang perlu buat? Tuliskanlah IJK, which is yang di bahagian atas ini adalah untuk dia punya R. Yang bawah ini dia punya apa dia? F. F dia kan? Mm-mm. F. Alright, so you susunlah seperti biasa and then solve. Nak solve dia, ingat lagi tak vektor cross product ni? First kita nak tengok yang I. Action nak tengok I, kita tutuplah I. Kita solve 0.2 darab dengan 3/4 ni. Darab dengan kosong. So the value dia akan jadi kosong. Betul tak? Sebab darab kosong. Boleh setakat ni? Boleh. Alright. So kena ingat ini adalah positif, ini adalah negatif cross product. Itu ingat lagi Ingat. Ya. Okay. Kalau ingat yang tu, should be no problem lah sebenarnya. Okay. And then, bila buat I, selesai I, kita selesaikan J pula. Untuk nak cari J, kita tutup J. So, sama juga dia akan jadi kosong. And then, K. Untuk K pula, kita tutup K. Dan kita dapat value dia, betul tak? 0.4 darab dengan 346.4 negatif minus. Kenapa minus? Sebab dia macam ni kan. Negatif 0.2 darab dengan 200. So, akan dapat nilai ni. Sama tak dengan tadi? Sama kan? So, dua method. Satu kita guna skalar, satu lagi kita guna vektor. Faham tak? Faham sih. Alright. So, kalau faham, kita proceed dengan example 6. Alright, example 6. Dia kata a force of 800 Newton acts on a bracket as shown. Determine the moment of the force about B. So, force at point B. Now, given 800 Newton, the angle is 60 degree. Right? So, what we need to do is we divide the force into y axis and also x axis. Okay,
Faham tak? First step tu. Kita determine dulu force tu dia punya pada paksi X atau paksi Y. So dalam kes ini, force tu dia ada angle 60 degree. Let's say kalau force yang diberikan tu, dia ada angle. Maksudnya, kalau bagi 800 tu tegak, satu je 800. Maksudnya dia hanya ada force pada paksi Y. Yang tu very straightforward lah. You just cari dia distance yang perpendicular to the force and then the time, so dapatlah moment. Tapi dalam kes kita ini, soalan ni, yang diberikan kepada kita, force itu adalah ada angle. Bila ada angle, kita kena pecahkan dia kepada paksi X dan juga paksi Y. Faham tak? Faham, sir? Faham je. So untuk pecahkan kepada paksi X, paksi Y, apa perlu buat? Kita guna cosine punya method lah. Alright. Okay. Fy, Fx. So bila Fy, mana jarak yang perpendicular to force Fy kalau kita consider pada point B? 200 Jarak je. yang okey, 200 mm. Alright, untuk Fx 100. 100, 160. 160. Okey, sebab dia perpendicular. Yang lain yang senyap tu faham ke agaknya? Masih Faham, follow sir. ke? Faham Alright. Faham, sir. Okay. And then dah dapat itu, kita first step is we determine the force lah. Force Fx and Fy. Dia punya value lah, maksud saya ni value dia. So Fx is apa dia? 800 cos 60 degree. Kan? And then Fy 800, sorry, yang ni sin saya. Betul lah, cos. Okay, semua masih follow ke? Masih. Masih, sir. So faham Fx kenapa Faham. 800 cos 60 degree, sebab dia sebelah, betul tak? Sebelah Betul. dekat cos lah. Bila bertentangan nak cari untuk Fy, sin 60 degree. Alright. Dah dapat itu, apa yang perlu kita buat second step is kita carilah nilai moment dia daripada point B. Mula-mula kita tentukan dulu dia punya rotation tu. Untuk Fx, rotation is arah mana? Clockwise ke counter clockwise untuk Fx? Clockwise je tu. Clockwise kan. Bila clockwise, positif ke negatif? Negatif. Bila clockwise, negatif. Maksudnya moment pada point B, so positif kita adalah sinilah. Kan, positif kita adalah counter clockwise. Bila clockwise dia adalah negatif. Okay, boleh Equal to, okay, Fx. Fx ni dia adalah counter kan. Dia clockwise. Bila clockwise dia adalah negatif. Fx tadi 800 cos 60 degree. And then Fy pula. Fy arah dia mana? Rotation dia. Sama juga kan? Arah dia. Betul tu. So sama, maksud negatif jugalah. 800 sin 60 degree. And then, lupa silap. Saya tak ada darab dengan jarak dia tadi. Bila moment kita kena darab dengan jarak dia kan. Jarak yang perpendicular tu yang Fx tadi jarak berapa? 1 point. 0 point berapa? 0.16 kan? So 0.16. Betul. And then satu lagi 800 sin 60 degree darab dengan yang Fy pula yang perpendicular tu adalah 0.2. So dia akan dapatlah jawapan dia. Dia punya solution, nampak tak? So dia dapat negatif. Negatif 203
Newton meter, which is negatif ni dia indicate arah dia adalah clockwise. Boleh faham? Boleh sir. Boleh sir, boleh. So kalau boleh faham, saya nak you all solve. Sir, Ya. ada orang tanya macam mana nak determine clockwise ke counterclockwise? Yang tu you kena imagine tengok arah force. Contoh tadi force Fx. Nampak tak Fx ni? Arah dia ke sini kan? Boleh Okay. Boleh je. Point B ni sini kan? Point B dia sini kan? So dia pusing macam mana? Bila tarik tu imagine pusing macam tu, betul tak? Dia pusing macam tu. So pusingan tu adalah pusingan Clockwise. So bila clockwise dia adalah negatif. Sekarang dah faham dah? Oh, jadi so basically semua ni memang dia pusing atas macam atas aksis lah. Dia macam mana? Dia macam apa? Macam cakap basically soalan ni dia macam membayangkan dia pusing atas aksis lah. Dia bukan pusing atas axis, saya tak faham apa you maksud yang you masukkan dengan pusing atas axis. Dia macam ni. First you tengok. Okay, yang given punya force. Force given in this question dia kata macam ni, betul tak? So bila macam tu, cara nak pecahkan force paksi X mestilah ke atas dan juga ke kanan. Betul tak? Dia takkan Betul, jadi ke sini ataupun ke bawah. Sebab force dia memang ke sana. So nak pecah dia mesti ke atas dan juga ke kanan. So daripada force-force yang you dapat inilah nanti you akan tentukan dia punya rotation based on point yang nak cari. Faham? Faham sir. Okay Right. So kalau faham, saya akan tunjuk satu example atau exercise 1. Okay, dan nanti exercise 2 you cuba solve, boleh tak? Ke nak buat sendiri dulu? Buat sendirilah senang. Soalan tu tak susah. Nanti kita discuss. Okay, cuba buat yang exercise 1 ni dulu. Dapatkan jawapan yang MO tu kita dah bagi kan. M pada point O 36.7. Dapat ke tidak? Cuba buat. Ya. Yeah. Yang ni. Okey. satu. Belum Okey. Tapi sebenarnya benda ni belajar masuk matematik dulu kan? Benar. Kan, fizik pun ada kan, saya tak tahulah, tapi yang penting saya rasa memang you all dah belajar dah vector product, even dekat sekolah menengah pun dah belajar benda ni. Yang ni untuk vector product ni, vector method ni. Okey, dia sebenarnya macam ni, konsep dia kita dalam statics yang kita nak gunakan ni adalah formula kita tahu moment equal to force times dengan R. R ni dia punya distance. Okey. Ini distance. So dalam vector product, kan, vector product ataupun vector method, bila dia adalah darab, kita guna cross product. Apa? So cross product tu apa? Inilah dia. Kenapa dia namakan sebagai cross product? Sebab you kena darab secara bersilang. K itu adalah paksi Z. Dalam kes kita sebenarnya paksi Z kita tak ada. Kita hanya ada paksi Y dan juga paksi X. That's why lah kalau you tengok kepada example ini, dia kena masukkan juga sebab kita cross product, kita nak kena ada juga K tu, IJK tu, tapi K kita adalah kosong lah sebab kita tak ada paksi Z, betul tak? Maksudnya kalau tak buat K tu kira salah je? Kalau you tak buat K, you akan dapat jawapan kosong. Oh, okay. Kan? Sebabnya kalau you buat, untuk you buat I dengan J saja, let's say ni tak ada. So let's say nak cari I, nak cari J. So you tutup, nak cari I, tutup I. So ni kosong pada nak darab dengan apa? Faham. Kan? So kosong lah. Nanti jawapannya akan jadi kosong kat sini. So jawapan kita sekarang ni sebenarnya, hakikatnya sebenarnya K tu ada.
That's why you dapat negatif 98.6K. Maksudnya you punya moment tu dia berlaku pada paksi Z. Paksi Z satu lagi. So moment tu actually kat sini duduk di arah dia. Nampak tak? Negatif 98.6 tu kat situ. Boleh? Faham saya, faham. Okay. Boleh continue dengan tadi, exercise tadi. Okay, boleh sir. Okay, buat yang ni pakai skala method je, tak perlu guna vector. Pakai skala method, tak perlu IJK lah. Masa saya present ni, you all nampak tak saya punya muka? Tak ada kan? Ada saya punya screen je. Sebab saya tengah mencari kaedah untuk nampakkan muka saya. Tapi itulah tak boleh. Memang pakai iPad dia auto off saya punya screen. Saya punya video. Tak, kalau tak silap kalau tengah present tak boleh nampak muka kalau tak silap lah. Dia kalau katanya kalau untuk pakai laptop boleh set dia punya kamera tu on. Oh yeah. Cuma kalau pakai gadget macam smartphone ke iPad ke memang dia auto off. Dia punya setting macam tu. Default setting dia. Tak boleh nak tukar. Okay, cuba buat kita tambah lah untuk cari total moment untuk point O tu. And then kena consider juga dia punya rotation. Plus minus tu. Kalau counter clockwise, dia adalah positif. Bila clockwise, negatif. Tu nak kena ambil kira. Untuk nak kira total moment. Betul lebih? Okay. Saya tunjuklah satu exercise tu nanti you buat lah. Okay, first step is determine the force. Kan? Fx equal to 300 cos 30 degree. Okay, boleh yang tu? Okay, and then Fy 300 sin 30 degree. So apa value dia? Yang ni. Fx.
260 260 Newton. Okey, untuk Fy pula 150. Alright. Itu first step kita. And then dah dapat itu, kita tentukan force dengan dia punya point O tu. Dia punya distance mana yang perpendicular, betul tak? Untuk Fx, yang perpendicular dia yang mana? Ini. Yang tu kan. So nilai tu, apa nilai dia? 0.3 3 sin 45 degree, betul tak? Cuma 3 eh? Tu lah 3. Itu adalah 0.3. Point 21 lah dia punya jarak kan. And then sini ke sini jarak dia 0.3 cos 45 degree. So jadi 0.3 darab dengan cos 45. Jadi 0.21 juga, betul tak? Sama. So you kena tambah lah. Maksudnya Fx yang perpendicular yang ini. Kalau Fy yang perpendicular yang mana? Yang ini lah. Betul tak? So second step you determine lah moment. Determine total moment. Okay. So moment pada point O, total positif kita, counter clockwise is positif. Okay, equal to Fx dia pusing arah apa? Clockwise kan? Bila clockwise dia adalah negatif. Fx kita punya nilai tadi adalah 260 darab dengan jarak dia 0.21. Betul eh? And then Fy dia pusing arah mana? Counter clockwise, betul tak? Betul. So dia akan jadi plus 150 darab dengan 0. Berapa ni? 0.21 tambah dengan 0.4. So dapat tak jawapan dia? So yang ni memang very important lah. Dia punya sign positif dan negatif ni bila rotation lah. Tu memang kena ambil berat dah. Sebabnya kalau salah tentukan maksudnya tak akan dapat jawapan. Okay? Boleh? So dapat tak 36.7 tu? Dapat sir. Dapat kan? 36 kan? 36.9 saya punya ni. Betul tak? Betul sir, 36.9. So lebih kurang lah tu. Plus minus. Titik puluhan je. So arah dia, kita dapat nilai tu positif ke kan? Bila positif arah dia ke mana? Clockwise. lah. Clockwise. Macam tu kan? Arah dia. Counter. Kena buat. So ni dia punya magnitude and direction kena buat untuk moment. Ni magnitude dia 36.9, dia punya direction ni dia. Pusingan dia tu. Boleh? Right. Cuba buat yang exercise nombor 2 ni pula. So jawapan dia ni So untuk soalan 2 ni dia kata determine the moment of the force about point A. So dekat point A So kena tengoklah force yang given force tu pecahkan dulu kepada pasir X and Y and then you analyse lah, tengok dia adakah ada distance yang perpendicular to the force, yang tentukan dia punya point of action untuk force yang 2.5 kilonewton tu kat point mana, A ataupun B. A kot je. A. Maksudnya A. Yang lain ada tak yang kata B? Okay. Dia memang dekat A lah sebenarnya. Kenapa?
caranya, apa yang perlu kita buat, first, kita kena tengok kita punya structure tu. Kita, so force yang dikenakan itu, dia jatuh kat mana? Itu cara dia. Atau Sir, tak jelas tu. Hasan. Tak jelas. tak jelas Tak jelas. Serapat sangat dengan mikrofon. Oh, rapat sangat. Okey, sekarang dengar tak? Okey. Cuba cakap sikit. Dengar. Okey, macam ni. Kita boleh. nak Dengar, tentukan, kita nak tentukan force kan, dia punya point tu kat mana. Kita kena tengok. So structure kita ini, betul tak? Structure kita. And then force tu, dia punya garisan tu ke sini. Kan? So kat mana point force tadi tu yang kena pada structure? Kat sini lah. So maksudnya force, dia punya pecahan tu nanti dia bermula di sini lah. So inilah. Ataupun macam tu arah dia. Faham tak? Faham? Faham sir. Okey, kalau faham okey lah tu. Proceed. Tak jawab. Dah siap ke ada yang dah siap? Dapat apa dah 34.8 tu? Dah. Dah dapat 34.8. Dapat. Okey, betul lah tu. Yang lain macam mana? Nak saya explain ke ataupun dapat jawapan? Proceed ke exercise nombor 3. Cuba dia explain. Nak saya explain juga? Boleh. Okey tak apa, saya tunjuk lah. Alright, so first kita nak, first step is kita determine the force. Okay, determine the forces yang ada lah. Alright, dalam case kita ada 1, 2, 3 force. 2.5, 1.5 and also 3. Right, so first force is 2.5 kN. Kalau tengok kepada gambar rajah ini, dia punya pecahan force dia adalah pada Fy dan juga Fx. Alright, so force 1.5 kN. Yang mana force yang dia ada distance yang perpendicular? Fx, Fy ataupun dua sekali 30 degree. So berapa dapat? Satu bulan 3 Semua dapat tak? Betul sir, betul. Okay, selesai. So Fx tak ada sebab dia selari, tiada. And then tinggal lagi satu, 3 tu lah. Yang ni 3 kN ni, betul tak? So kita ada 3 force, 1, 2, 3. Yang ni 3 force ini yang perpendicular, ada distance yang perpendicular to this force. Okay, right. Second step is determine the total moment dia pada point A. So total moment pada point A, so positif kita adalah anti-clockwise, counter-clockwise equal to, right, first Fy tadi tu. Fy pada yang jarak 2 meter tu kan, dia pusing arah mana? Pusing macam tu kan. So arah dia adalah clockwise. Bila clockwise dia adalah negatif. Negatif Fy 1.5 darabkan dengan jarak dia 2. And then kita ada satu lagi Fy yang ni kan, yang tengah-tengah tu kan. So Fy yang tengah-tengah tu 1.3 sama juga, dia pusing arah negatif juga. Negatif 1.3 darabkan dengan 6. And then lastly pun sama juga, 3 darabkan dengan 8. So berapa total moment dia? Dapat negatif 34.8. 34.8 kilo Newton meter, ataupun arah dia adalah sebenarnya clockwise. Okay, so itu jawapan dia. Faham tak semua? Faham sir. Faham sir. So cuba buat yang nombor 3 ni pula. Ada di campus lagi. Semua dah balik sir. Majority balik. Oh tak ada yang stay campus
Alhamdulillah tak ada. Buku je lah yang stay kat campus. Oh, buku statik pun kat kampus juga. Buku statik tak pernah dapat sir. Oh, itulah. Oh, saya lupa. Okey, macam ni. Untuk buku statik ni, saya dah tanya PIC. Dia kata supplier mungkin akan refund semula duit. Sebabnya memang kita takkan lupa di semester kan. Unless kalau you betul-betul nak beli, boleh bersabar. So, lepas dah masuk semester nanti, mungkin next semester kot boleh dapat buku tu. Kalau betul-betul nak lah. Kalau tidak, nanti dalam grup WhatsApp bagi nama siapa yang nak refund balik. Ataupun tak kisahlah kalau semua nak refund, beritahu je lah semua nak refund. Nanti saya dapatkan semula duit tu. Boleh? Boleh sih. So macam mana dah progress soalan ni? Ada dah dapat jawapan dah? On the way sih, on the way. On the way Okay, untuk next class nanti mungkin 1 hour kita akan buat lecture macam ni, and then another 1 hour lagi tu saya nak buat quiz assignment, bukan quiz, assignment 1 tu. And then assignment tu nanti soalan saya dah upload dalam Island, and then nanti saya akan open dah untuk you access pada hari apa yang kita kelas? Next class esok Hari Ahad sih. Hari Ahad? Oh, yang hari tu tak ada Oh, yang tak ada. Okay. Kalau hari ni ada tak apa-apa task yang lecturer lain bagi? Kalau tidak, saya buka hari ni untuk you jawab lepas kelas nanti. Tak ada rasanya. Tak ada Kalau pukul 5 okey tak saya buka dalam setengah jam untuk you jawab soalan tu? Boleh sir, boleh. Boleh Semua setuju Setuju sir. InsyaAllah boleh. Untuk grup ni saya buka pukul 5 nantilah dalam Island you access masuk dekat grup kita lah tu F. And then kat sana akan nampak lah soalan tu. Saya akan buka dalam pukul 5 nanti. Berapa lama jawab sih? Kalau kurang tempoh yang diberikan 15 minit. 12 minit. Tapi soalan tak banyak pun. Ada 10 soalan je. Multi choice punya soalan. Oh. Soalan senang je. Tembak-tembak je. Subjektif rasa. Objektif. Ada satu soalan je saya rasa yang subjektif. Itu pun yang short answer. Tapi open book kan? Janganlah tanya saya. Kata saya close book lah. Oh. Okay. Sir, so nanti quiz tu memang pukul 5 semua kena jawab lah? Saya akan buka pukul 5 and then mungkin dalam setengah jam macam tu pun ataupun 15 minit saya akan tengok balik saya. So 15 minit. So lepas pukul 5 tu memang kena start jawab lah. Oh, okay. Semua orang tak boleh. Kalau selepas pada tu tak boleh. Sebab saya buka tu memang untuk tu je. Waktu itu saja. Kenapa ada yang tak free ke? Dah free dah ni. Free je sir. Jangan rasa lah. Memang kena jawab. Sebab ada markah tu assignment tu. Memang assessment kita, assignment tu dikira. Oh yeah. Quiz chapter berapa sir? Apa dia? Chapter berapa? Chapter 1, chapter 2 saja. Okay sir. Chapter 3 tak ada kan? Chapter 3 ada sekali. Tak ada. Ada kot sikit. Ada kot sikit. You prepare lah. Okay. 3 ada sekali ya? Ada. Tapi soalan multiple choice. So saya rasa senang je kot soalan tu. Kalau lambat hantar apa jadi sih? Tak ada markah lah sebab saya open 15 minit. So lepas habis, contoh pukul 5 saya buka 5 suku habis. And then siapa yang access nak masuk sebab tu memang dah tak nampak dah question tu. Memang tak boleh jawab. Sir, Petang-petang internet saya lambat sir. Dah tu nak buka malam. Malam pun boleh. Selalu reconnecting. Okey, macam ni. Sekarang ni decide you nak malam ke macam mana. Kalau malam saya set untuk malam. Saya tak tahu sir. Saya bila-bila boleh. Yang internet slow tadi tu yang kata petang. Pukul apa yang okey internet tu? Internet saya lepas pukul 8 tu baru okey. Kalau petang dia terus connecting. Lepas pukul 8 malam. You tinggal mana?
Batu pahat. Batu pahat. Saya duduk Macam ni lah. kampung je. Macam ni, dalam pukul 8 macam tu saya buka boleh? 8 malam. Saya okey je. Yang lain? Boleh kot je. Boleh Yes. je, boleh je. Boleh. Tak ada masalah. Alright, so kalau macam tu saya buka pukul 8. Dia bukan tak ada masalah ke apa, maksudnya nanti semua orang pukul 8 kena buka benda tu. Kalau tidak, siapa yang lambat ataupun dalam masa 2 minit tu dia tak buka, so dia memang tak akan dapat jawab lah. Sampai suku tu. Kalau macam tengah jawab je kan. Tapi tak Aha. sempat hantar, kira tak ada markah. Janganlah, tu saya kata pukul 8 tu make sure you boleh buka lah benda tu. Okay. 7.55 tu tunggulah depan komputer. Sebab dia akan count down. Tu soalan tu buka. Sebab maghrib pun awal sekarang ni kan. Betul sir, maghrib awal. Okay, so macam mana? Dah pukul 9.30 dah ni. Saya nak habiskan sampai exercise 4 and then kita stop lah. Untuk 3.1.4 tu kita ada kelas lah, kita masuk. Boleh? Siapa ada jawapan dah? 9.77. Saya tak dapat sir. Mungkin sebab salah tentukan arah dia. Untuk arah Saya force tak faham. Saya tak faham lah macam mana nak tentukan dia. Alright. Cara tu tadi macam saya terangkan tadi. First kita tengok structure kita. Structure kita yang bentuk T ni kan. Okay, and then you tengok force dia. Kita ada force 5 kN, 2 kN dan juga 3 kN. First kita tengok yang 5 kN. Force dia arah dia macam ni kan, ke bawah macam tu lah, line dia tu kan. And then di sepanjang line ni kat mana dia bersentuh dengan structure kita? Dekat point ni, betul tak? Betul tak yang tak faham tadi tu? So bila kita tahu kat situ, jadi pecahan force dia adalah kat mana? Sini lah. Sini satu, yang tuju pada point tu. Sini satu. Arah dia mesti bertumpu kat situ. Arah dia sini. Ini dia punya Fy, ini dia punya Fx. Faham? Okey. Okey. Sama juga yang 2 kN. So yang kena pada structure di sini, betul tak? So dia hanya ada Fy sahaja. Yang tegak saja dia sebab dia tak ada force yang sangat macam 5 kN tadi. Faham? Faham. So untuk 3 kN pun sama macam tadi kita buat. So dia akan sentuh pada situ. Dan force akan jadi ke bawah F1 dan juga ke sini Fx. Faham? Okey, faham. Alright. So dah dapat itu, barulah kita determine. Okay, first determine forces yang ada. Okay, determine forces. Okay, satu kita ada Fy untuk yang 5 kN dulu ya. Kita stop hand dulu ya. So Fy dia berapa tu? Yang 5 kN. Nak pakai yang mana? 5 darabkan dengan 3 bahagi 5. So berapa nilai dia? 3 kan? 3 kN. Dan dia punya Fx pula 5 Darab 4/5. 4/5. Sudah akan jadi 4 kN. Itu satu. And then dekat yang 2 ni pula. So 2 ni pula kita ada 2 kN je lah. Tu straight forward, tak payah carilah. Okay, yang 3 kN. So yang 3 kN kita ada Fy 3 darabkan dengan berapa? 15 bahagi 13. 12/13. Kan? So berapa nilai dia? 2.8 kN. And then satu lagi Fx 3 darabkan dengan 5 bahagi 13. So dapat apa? 1.2 kN. 1.2 kN. Okay, semua boleh ikut tak setakat ni? Boleh So kita dah determine force. Kita ada force F dekat 5 kN, kita ada yang 2 kN, kita ada yang ini. Okay. Dah ada itu semua, apa perlu kita buat? Second step is kita determine moment. Total moment pada point A. Point A di sini, betul tak? So bila nak determine moment,
kita kena tengok force kita tu yang mana yang perpendicular. Dia ada jarak yang perpendicular to the force daripada point A. First kita tengok Fy ini. Okay. Fy, mana jarak yang perpendicular to point A? 4. Jarak dia adalah 4 yang ni, betul tak? Yang tu yang perpendicular. So, buatlah total moment pada point A, positif kita ke sana. So, arah Fy arah mana? Positif ke negatif? Dia punya rotation. Dia pusing macam ni Dia kan? clockwise. Macam tu kan? Yang Counter anti-clockwise. kan? Sebab dia arah dia, force dia arah ke bawah kan? So, dia tolak daripada point A, tolak bawah dia jadi counter clockwise. So, Betul. bila counter dia akan jadi positif lah. Betul tak? So, positif lah. 3 darabkan dengan 4. Jarak tadi tu. Boleh faham? Okay, and then Fx pula. Fx jarak dia ni yang perpendicular distance. Yang mana? Yang tegak ni kan? 5. 5 kan? So Fx value dia adalah 4. So dia punya arah tu dia pusing rotation arah mana? Clockwise ke anti-clockwise? Clockwise lah kan? Sebab dia pusing dia arah macam ni kan? Dia arah macam tu. So dia akan pusing terus macam ni. Kan? So daripada point A dia adalah clockwise. Bila clockwise dia negatif. Negatif 4 darabkan dengan jarak tadi 5. Boleh? And then kita tengok pula kita ada yang 2 kN tadi tu. Mana yang jarak yang perpendicular to this force? 1 meter, betul tak? Daripada point A kan? Okay, so jadi dia punya rotation pula arah mana? Clockwise juga kan? Dia pusing macam ni daripada point A. So dia akan jadi negatif 2 darabkan dengan 1. And then force yang 3 kN Fy ni 2.8 kN. Mana jarak yang perpendicular to this force? 2 kan? Ke sini kan? Betul tak? So dia and then rotation dia clockwise juga kan? So negatif. Tolak Fy tadi 2.8 darabkan dengan 2. And then Fx. Fx dia pusing arah mana? Macam tu kan? So, jarak yang perpendicular to the force tu yang mana? 5. Betul tak? So, Fx dia pusing anti-clockwise jadi positif. Betul tak? Positif 1.2 darabkan dengan 5. Dan total up lah. Dapat tak nilai 9.77 tu? Dapat negatif 9.6 tu. Lebih kurang lah tu. Dia titik perpuluhannya tu. Semua dapat ke? Dapat je. Okey. Negatif 9.6 kan? 9.6 kilo Newton meter. So bila negatif maksudnya arah dia arah apa? Counter ke clock? Clock kan? Clockwise. Clockwise. So dia jawapan yang sebenar you letak macam ni lah 9.6 kilo Newton meter, arah dia macam tu. Ini dia punya magnitude, ini dia punya direction. Ini magnitude, this one is direction. Okay. Dapat So ini jawapan dia. Semua orang okey ke? Ada yang tak dapat? Yang tak faham ke? Okey saja. Yang lain? Okey Okay, ya? sir. Faham. Alright. Kalau faham, cuba yang exercise 4 ni pula. Jawapan dia yang ni So yang ni kelainan dia apa? Dia ada bagi moment 200 Newton meter. Ini kita panggil sebagai external moment. Ini given Dia berikan ada soalan. Ya, betul. Maksudnya the idea is dia kena tambah. Tak kira lah moment tu kedudukan dekat sini ke,
dekat sini ke yang 200 tu ataupun dekat sini ke, dia sama saja. Tak kisah kat mana-mana. Selagi mana momen tu dikenakan pada structure ini, dia memang termasuk dalam calculation kita. Kecuali tiba-tiba momen duduk kat sini kan. Itu tak lah. Dan takkan ada soalan macam tu sebenarnya. Faham? Okey, cuba buat. Dan yang paling penting kena tengok jugalah dia punya direction, rotation dia tu. Positif ataupun negatif. Ini untuk dalam dia punya nak calculation nanti total moment tu. So itu clockwise kan. Clockwise dia punya nilai. Semua kesihatan macam mana okey ke? Ada ke yang batuk-batuk ke? Ada lah Alhamdulillah batuk-batuk. sihat. Okey je, sir. Okey je. Jagalah kesihatan dia. Kalau rasa tak sedap badan tu cepatlah pergi klinik check. Saya kena check tu saya. Kenapa ada batuk-batuk ke? Jangkit dengan Naufal ni je. Kita yang grup kita ada ke yang kena positif COVID tak ada InsyaAllah Saya tak. positif HIV. Ya. Dapat tak. Yelah sekali. Sebab momen tu dia berlaku dekat point yang ada force 50 Newton tu sebenarnya. Dia berlaku kat sini. Momen tu. Tu saya tak ada. Itu yang saya kata. Dia sebenarnya momen tak kisah. Contoh kalau soalan ni dia letak dekat sini. Betul tak? Mungkin ada lain soalan dia letak kat sini. Dia letak kat sini ke. Tapi selagi mana momen tu berada dekat structure kita tu, dia tambah je lah. Contoh ini dia letak 1. Tiba-tiba sini ada 150 Newton meter. Contoh. Tak lagi 1. So soalan ni jadi lain lah. Maksudnya you kena plus ataupun tengoklah kena tambah momen ini dan juga momen ini dan juga momen ni. Sebab ada 2. Dalam kes ni ada bagi 1 saja dekat situ. Boleh? Faham semua dapat Alright. So cara dia senang je kan yang ni kan. Saya rasa semua okey kot. Cuma yang ini saja yang 40 Newton ni yang ni tak ada. Sebab apa? Dia berlaku pada point A. Betul tak? So dia tiada force. Dia tak ada distance yang perpendicular tu dia ni. Kosong. Distance dia kosong. D equal to 0 kan. So dia akan jadi kosong lah. So moment dia akan ada dekat sini. Dekat ni dan juga yang 200 ni. Betul tak? Okay. So perlu saya explain tak? Saya rasa soalan ni simple je ni. Tak payahlah saya rasa. Okay. Semua dapat jawapan? Dapat jawapan je lah. Okay. Alright. Saya rasa itu sahajalah kot untuk hari ni. And then nanti pukul 8 malam saya akan open untuk yang assignment 1 tu. Make sure semua orang 755 tu dah duduk depan komputer, dah access siap island tu. Pergi ke grup kita, tunggu, jangan count. Pukul 8 you refresh balik dia punya web tu and then you boleh jawab lah. Okay. So next class kita sambung dengan moment of couple lah. Next class kita hari Ahad kan, pagi betul tak? Betul. So macam ni jugalah 7.45 tu make sure semua orang dah bersedia di hadapan komputer ataupun gadget masing-masing lah untuk kita kelas. Saya akan bagi macam tadi lah kita punya meeting code and then access. So right. So saya rasa itu saja. Ada apa nak tanya tak sebelum saya tamatkan? Tak ada je. Tak ada Tak ada, semua sir. clear Okey. Okey Clear. jelas Oh, okey. Jelas Jelas. je.
So maksudnya kalau lepas ni kita jalan kita punya kelas melalui Google Meet tak ada masalah Tak ada. Tak ada. InsyaAllah tak ada. Okey. So itu sahaja untuk hari ni. Saya minta you all jaga kesihatan. Kita sama-sama jaga kita. Duduk rumah, jangan pergi mana-mana. Nanti kena tangkap, masuk penjara. Rugi. Kan? Bila ada rekod jenayah nanti nak minta kerja susah. Okey? So jaga diri masing-masing. Duduk rumah. Jangan pergi mana-mana. Ambil masa yang ada ni, peluang yang ada ni, belajar, study kan. Okey? Baik. Alright, Baik. itu sahaja daripada saya. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih Ya. Daniel semua isi tadi kan? Ada. Alright, okey, itu sahaja. Okay, Betul. Baik, sir. okey, sama.